Di Malaysia tidak kurang hebatnya kes-kes jenayah. Malah apa yang berlaku lebih kejam daripada apa yang kita sangkakan. Inilah 3 kes jenayah pembunuhan yang menakutkan. Pada 3 Disember 2023, mayat dipercaya wanita ditemui ditanam dalam simen di bilik air di rumah sewa di Kampung Pendamar. Difahamkan, kediaman terbabit sebelum itu disewa 2 lelaki warga asing sebelum mereka memaklumkan kepada pemilik rumah, iaitu lelaki berusia 66 tahun ingin pindah keluar pada Oktober. Selepas penyewanya berpindah, pemilik rumah datang ke kediaman terbabit untuk membuat pemeriksaan sebelum penyewa baru berpindah masuk. Bagaimanapun lelaki warga emas terbabit menyedari terdapat tambahan simen di dalam bilik airnya sebelum bertanya kepada penyewa lamanya, namun tidak mendapat maklum balas. Selepas itu barulah mereka memaklumkan semula kepada pemilik rumah terbabit. Kononnya ada bangkai tikus mengalir masuk ke dalam kolah mandi itu, menyebabkan mereka terpaksa menambah simen. Lelaki itu yang tidak mengesyaki apa-apa kemudian mengupas pekerja warga asing untuk membaiki rumahnya sebelum disewa kepada orang lain. Ketika proses membaiki itulah mayat mangsa ditemui di dalam simen terbabit sebelum pemilik rumah tampil membuat laporan di Balai Polis Pendamar hari yang sama. Polis yang menerima maklumat kemudian ke lokasi kejadian dan meminta bantuan bomba untuk memecahkan simen terbabit bagi mengeluarkan mayat. Bomba dan penyelamat selangor mengambil masa lebih 2 jam untuk memecahkan kolam air tersebut. Bomba selangor dalam kenyataan memaklumkan pihaknya mendapat panggilan sekitar jam 11.39 malam dan sampai ke tempat kejadian 10 minit kemudian, dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Kelang melakukan kerja-kerja pemecahan simen menggunakan peralatan Paretek Tool dan mesin hacker. Ketika kerja-kerja pemecahan simen dilakukan sekitar 70%, didapati satu mayat wanita dewasa berada dalam kolam air berkenaan. Mayat itu kemudian dikeluarkan dan diserahkan kepada polis. Seorang jiran mangsa yang enggan dikenali berkata, dia terkejut melihat kawasan luar kediamannya dipenuhi anggota polis kira-kira jam 9.30 malam. Menurutnya, sebelum ini rumah itu pernah disewa kepada warga asing sebelum ada antara mereka pulang ke negara asal, dan selepas itu disewa kepada pasangan suami isteri warga tempatan. Bertindak atas laporan, polis menahan seorang lelaki warga asing berusia 53 tahun. Pada masa sama, polis sudah mengenal pasti 2 suspek lelaki yang dipercayai terbabit dalam kes ini. Polis kini sedang dalam tindakan mengesan kedua-dua suspek yang dikenali sebagai Ranjit Singh dan Mandip Singh. Selain itu, polis tidak menolak kemungkinan mayat yang ditemui sudah dibunuh lebih setahun. Pada 5 Disember 2023, seorang lelaki warga asing direman 7 hari. Perintah reman itu dibenarkan Magistrate Amirul Ashraf Abdul Rashid selepas permohonan dikemukakan polis di Mahkamah Magistrate. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Asisten Komisioner Cha Ho Fong, berkata hasil bedah siasat yang dijalankan di Hospital Shah Alam mendapati umur mangsa dalam lingkungan 20 hingga 30 tahun. Pakar forensik tidak dapat memastikan jangka masa kematian mangsa berikutan proses perebutan mayat menjadi lambat bagi mayat yang berada dalam persekitaran seperti mana ditemui. Bantuan Kedutaan dan Interpol juga dipohon bagi mengesan 2 suspek lelaki warga asing. Pada 9 Disember 2023, polis Selangor mengenal pasti mayat wanita itu adalah seorang warga India berusia 30 tahun yang juga teman wanita salah seorang daripada suspek. Siasatan awal mendapati mangsa dengan ketinggian dianggarkan sekitar 160 cm tinggal bersama suspek di dalam rumah sewa itu. Pihak polis sedang mendapatkan bantuan daripada Kedutaan India bagi memperoleh maklumat terperinci mengenai mangsa ini dan menghubungi pihak keluarga. Polis juga sudah menyediakan lakaran wajah mangsa untuk hebahan umum. Maklumat terperinci suspek sudah diketahui. Pada tangkap diperoleh, pihak polis akan meminta bantuan daripada Kedutaan India dan pihak berkuasa di negara itu untuk mengesan dan menahan suspek. Pada 2015, pasangan dari Sabah Loh Chong Wen dan Tong Bon Chia berpindah secara tergesa-gesa dari rumah yang disewa mereka di rumah teres di Taman Usaha Jaya Kepong tidak lama selepas kerja pembasuhan selesai di rumah tersebut. Tindakan ini menimbulkan syakwa sangka tuan rumah mereka, Eng Beng Juan. Eng pergi ke rumah tersebut dan mendapati lantai dapur rumah disimen semula. Dia memanggil kontraktor untuk memecahkan lantai simen itu dan terkejut dengan apa yang mereka temui, iaitu mayat seorang kanak-kanak. Mayat itu kemudiannya diketahui sebagai anak lelaki pasangan tersebut, dikenali Long Yong Shen. Mangsa berusia 9 tahun ialah salah seorang daripada 4 anak pasangan tersebut. Yang lain berusia 14 tahun,
10 tahun dan 7 tahun. Susulan itu, sepasang suami isteri tersebut ditahan polis bagi membantu siasatan berhubung kes ini. Ketua Polis Daerah Gombak Assistant Commissioner Ali Ahmad berkata, suspek lelaki 33 tahun disyaki bapa kepada mangsa itu ditahan di sebuah restoran di Keningau, Sabah pada jam 6.30 petang. Polis kemudiannya menahan seorang suspek wanita 33 tahun disyaki ibu kepada mangsa di Penampang, Sabah pada kira-kira jam 1 pagi. Polis percaya bahawa mayat kanak-kanak lelaki berusia antara 8 hingga 10 tahun yang ditemui di dapur itu ialah anak mereka, tetapi ujian dapat disahkan selepas ujian DNA dilakukan. Bedah siasat ke atas mayat kanak-kanak itu telah dilakukan di Hospital Sungai Buloh dan Jabatan Patologi juga masih belum mengenal pasti punca kematian mangsa. Mayat berkenaan telah mereput dipercayai telah ditanam selama 8 minggu dan tiada tanda yang jelas mengatakan mangsa didera atau dicederakan. Pada 12 Jun 2015, kedua-dua suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas tuduhan membunuh dan melupuskan mayat anak lelaki mereka. Pengutip hutang Loh Chen Wen 33 tahun didakwa membunuh Eva Loh Yong Shen 9 tahun di nombor 26 Jalan 10, Taman Usaha Jaya Kepong jam 2 petang. Bagaimanapun tertuduh hanya mengangguk faham sambil menjawab saya faham. Sebaik pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa dalam bahasa Cantonese di hadapan Magistrate Nurul Izzah Hassan Basri. Sementara itu, ibu mangsa dikenai Tan Boon Chia mengaku tidak bersalah atas tuduhan melupuskan barang kes dengan menanam mayat anaknya di dalam rumah bagi melindungi suaminya. Pada 13 Julai 2015, Mahkamah Magistrate Selayang mendakwa ibu mangsa adalah waras dan layak dibicarakan atas pertuduhan yang dihadapinya. Timbalan Pendakwa Raya Sharifah Zulia Barkisai Agil berkata, berdasarkan laporan psikiatri yang dikeluarkan Hospital Tanjung Rambutan Perak, Tan Boon Chia layak dibicarakan atas pertuduhan cuba melupuskan mayat. Bagaimanapun, Peguam Kit Song Fong yang mewakili tertuduh berkata, laporan yang dikeluarkan hospital itu tidak menyatakan secara terperinci sama ada tertuduh mengalami Butterworth Syndrome, iaitu sindrom yang mana terhasil daripada didera dan dikawal oleh suami sehingga isteri sanggup melakukan arahannya. Sehubungan itu, Fong memohon mahkamah mengeluarkan surat kepada hospital bagi mendapatkan laporan lebih terperinci. Magistrate Nur Liana Ismail membenarkan permohonan peguam. Pada 12 November 2015, ibu mangsa dihukum penjara 2 tahun oleh Mahkamah Magistrate. Magistrate Ashidah Abdul Rahim menjatuhkan hukuman itu terhadap Tan Boon Chia selepas tertuduh menukar pengakuan kepada bersalah ketika kes ditetapkan untuk pengurusan kes. Mahkamah memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara itu bermula dari tarikh tangkap pada 31 Mei 2015. Bagaimanapun, pada 2018, Hakim Mahkamah Tinggi Ghazali Chow membebaskan ayah mangsa Loh selepas memutuskan pihak pendakwaan gagal membuktikan kesnya. Pihak pendakwaan gagal memanggil saksi material seperti Tan dan anaknya yang lain serta ahli kimia yang menjalankan ujian DNA untuk membuktikan hubungan pasangan itu dengan mayat mangsa. Mahkamah mengurangkan tuduhan bunuh Loh kepada melupuskan barang kes, sama seperti tuduhan terhadap isterinya. Loh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dari tarikh dia ditangkap pada 30 Mac 2015. Keterangan yang dikemukakan semasa perbicaraan tidak cukup untuk mengaitkan Loh dengan kematian mangsa. Wujud kelompongan dalam kes pendakwaan seperti dakwaan bahawa Loh memukul budak itu hingga mati. Tiada keterangan dikemukakan semasa perbicaraan menunjukkan budak itu dipukul. Malah, struktur tulangnya masih utuh. Dan yang ketika itu telah dibebaskan, sepatutnya menjadi saksi utama pendakwaan tetapi tidak dipanggil memberi keterangan. Polis juga gagal mengesan Tan dan anak-anaknya. Pihak pendakwaan cuba mengemukakan kenyataan yang direkodkan daripada anak-anak pasangan itu, tetapi pihak pembelaan membantah atas alasan ia tidak memenuhi syarat undang-undang. Hanya anak sulung pasangan itu yang bercakap dalam bahasa Melayu kepada pegawai polis yang merakam kenyataannya. Kedua-dua rakan keluarga dan pegawai polis yang merakam kenyataan tersebut tidak dipanggil memberi keterangan, dan ini menjadi kebincangan besar bagi kes pendakwaan. Perbuatan kejam seorang lelaki yang dipercayai membunuh suami kekasihnya dan menanam mayat mangsa di lereng bukit belakang sebuah pusat jagaan orang tua pada Mei 2022 akhirnya terbongkar. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mamat berkata, pihaknya menerima laporan polis daripada orang awam berkaitan pengakuan seorang lelaki warga India yang membunuh rakan senegaranya sebelum menanam mayat mangsa.
Pengakuan berkenaan dibuat di kawasan Ampang Jaya sebelum pasukan polis dari bahagian siasatan jenayah daerah Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya mana suspek untuk siasatan lanjut. Soal siasat kemudian membawa ke lokasi mangsa berusia 25 tahun itu dibunuh di lereng bukit belakang sebuah banglo yang dijadikan pusat jagaan orang tua. Mangsa dipercayai dikelar di bahagian leher menggunakan pisau. Pemeriksaan polis juga menemui bungkusan plastik yang dipercayai digunakan untuk membalut badan mangsa. Susulan itu, polis menahan wanita warga India yang juga isteri mangsa dan kekasih kepada suspek. Turut ditahan adalah 2 wanita tempatan dan seorang wanita warga Indonesia berusia antara 25 hingga 35 tahun yang bekerja di pusat jagaan orang tua berkenaan. Motif pembunuhan dipercayai kerana mangsa mengetahui hubungan sulit antara suspek dengan isterinya. 2 suspek yang ditahan direman 7 hari bagi siasatan lanjut. Pada 17 Februari 2023, kedua-dua suspek yang juga warga India dibawa ke Mahkamah Majistret Shah Alam atas pertuduhan ini. Bagaimanapun, tiada pengakuan daripada kedua-dua tertuduh selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Inggeris di hadapan Majistret Muhammad Syafiq Sulaiman. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh Varen Kumar 30 tahun dan Lakshmi Devi 23 tahun didakwa telah membunuh mangsa Ashdeep Singh 25 tahun di rumah kebajikan orang tua di Subang Jaya. Perbuatan itu didakwa dilakukan kedua-dua tertuduh yang bekerja di pusat jagaan orang tua berkenaan sekitar jam 1.30 pagi pada 31 Oktober 2021. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Varen Kumar diwakili oleh Peguam Pritam Singh Dol. Sementara itu, Lakshmi yang juga merupakan isteri kepada mangsa tidak diwakili oleh mana-mana peguam. Mahkamah turut bersetuju untuk memindahkan kes berkenaan ke Mahkamah Tinggi. Kes ini juga masih berjalan di mahkamah. Betullah kata orang, jenayah membawa padah. Akibat amarah, manusia sanggup melakukan apa sahaja asalkan dapat memenuhi dendam yang dikuasai hawa nafsu. Satu je pesanan Min, pastikan rumah sewa korang sekarang tak ada mayat ditanam di bawah lantai. Ada idea? Komen sikit. Sekian, terima kasih.